kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada malam ini dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkura. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimus salihah. Suara saya boleh dengar semua insya-Allah? Boleh, alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita mulakan pengajian kita ini dengan niat sebelum pengajian. Terima kasih kepada sahabat-sahabat cinta ilmu, masya-Allah tabarakallah, daripada seluruh saf-saf kepimpinan. Allahumma salli ala Muhammad. Laman ilmu ataupun apa nak panggil nama kumpulan ke apa macam mana? Macam mana? Panggil apa? Saya lupa lah. Keluarga besar Gemundur Iman ini, mudah-mudahan semuanya akan diberikan keberkatan, diberikan kerahmatan oleh Allah SWT. Kak Masroha ni tersilap untuk ni, saya minta maaf Kak. Kak kena exit dulu dan buat bukan page macam ni, nanti tak nampak, dia jadi kecil tu. Minta maaf. Jadi untuk memberkati lagi kita punya perjalanan majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah akan mulakan dengan niat sebelum pengajian, insya-Allah seperti biasa. Sebelum kita membaca sedikit amalan yang tadi sepatutnya Kak Amnira dah boleh teruskan tadi, tapi sebab dia dah memulakan majlis ilmu ni dulu, kita akan membaca bersama-sama selepas kita selesai membaca niat sebelum pengajian dan juga bacaan-bacaan amalan sebelum pengajian ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata lil khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa laka bi ni'matika 'alaina wa bi dhunubina. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maqdar al-mughrab indaka yawm al-qiyamah. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. Ya, boleh. Share tadi tu zikir Syahrul Sa'ban. Silakan.
Mari kita baca sama-sama 3 kali sekurang-kurangnya untuk permulaan amalan. Hari ini masuk 7 Syakban sudah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, Allah beri jalan kemudahan, Allah berikan kita untuk bersama-sama menambah tambahan bacaan dan amalan kita ini, terutamanya pada bulan Syakban, di mana pada bulan Syakban ini telah diberitahu oleh Rasulullah SAW satu bulan yang di mana ramai umatku nanti akan lalai dan leka kerana Syakban ini di antara Rejab dan juga Ramadan, dan kurangnya mengambil perhatian untuk menambahkan amalan-amalan, terutamanya untuk membersihkan diri dan jiwa, membuat persediaan pada bulan Ramadan yang mendatang ini. Mudah-mudahan dengan zikir ini kita dapatlah berterusan, di samping meneruskan juga amalan-amalan di bulan Rejab sebenarnya, terutamanya Sayyidul Istighfar dan juga istighfar di pagi hari dan juga istighfar di petang hari pada bulan Rejab itu yang kita ramai-ramai dah beramal sebelum ini dengan lafaz Rabbirfirli warhamni watub alayya, kemudian dengan Sayyidul Istighfar tadi itulah yang kita dah baca pada amalan sebelum pengajian tadi. Dan ini adalah zikir pada bulan Syakban bagi tahun Ulfu Rubu'amiyah Arba'ah wa Arba'in. Ulfu Rubu'amiyah Arba'ah wa Arba'in. Berapa Kak Amirah? Berapa? Kak Amirah kurang dengar. 14, 44 ya. 44, 1444 Hijrah. Kalau 14 tu dah jadi lain sebutannya. Kalau 14 dia Arba'at Asyar, Arba'in, nah macam tu. Tapi kalau untuk sebut tadi tu, Ulfu, Saban. Rubu'u, Rubu'miyah, Arba'ah wa Arba'in. Betul, 1000 1444 Hijrah. dia kena sebut macam itu. 1444 1444. Hijrah. Hijrah. Orang Melayu selalu shortcut je kan? 1444. Dia jadinya maknanya lain nanti. Masya Allah. Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang baru masuk dan memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan wasiat daripada Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz ini untuk memperbanyakkan lafaz zikir ini pada bulan Syakban bagi tahun ini sekurang-kurangnya 4,000 kali. Wabillah at-taufiq. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik. Pada Allah lah yang memberikan keizinan. Jadi sekurang-kurangnya saya memberi cadangan kepada seluruh jamaah saya sejak saya dapat perkara ini daripada malam Syakban yang kedua itu, Allahumma salli ala Muhammad, maka sesungguhnya sekurang-kurangnya kita mengulang-ulang lafaz di awal zikir ini yang disebut sebagai doa Nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang baru masuk, yang beri salam, alhamdulillah, ahlan. Dan bismillah, mari kita mulakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi afdalas salati wat taslim. Wa ala nabiyyika Hud waltuf bina wal muslimin fima tajri bihil maqadir wa farrijil kurub ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi afdalas salati wat taslim. Wa ala nabiyyika Hud waltuf bina wal muslimin fima tajri bihil maqadir wa farrijil kurub ya ni'mal maula
ويا نعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم صل وسلم على سيدنا وآله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم وعلى نبيك هود والتف بنا والمسلمين فيما تجري به المقادير وفرج الكروب يا نعم المولى ويا نعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Kak Masroha Abdul Rahman untuk sama-sama kita boleh membaca. InsyaAllah kita akan menyambung kitab pengajian Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk bahagian yang mana? Muka surat berapa? InsyaAllah. Tajuk apa hari ini? Alhamdulillah. Okay. Nampak kecil tu kan Mas Roha buat macam itu. Selalu macam tak macam tu. Muka surat berapa Ustazah? Saya cari dulu lepas tu saya besarkan. Oh, ya ke? Sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tanya admin tanya saya balik ni. Lupa. Sebelum ni Kak Ina, Kak Azrina yang Kak present. Azrina pergi mana? Oh, Yang Kak Azrina buat tak ada slide. terus. Tak jumpa ni. Kak Masruha pun balik pada Mekah tu Ustazah. Allahumma ja'aluki umratan mabruran wajah wasa'yan mashkuran wa Ya dhamman Allah. maghfuran wa tijaratan lan tabur. Amin. Kak Masrah balik-balik ni dah kena buat kerja Masya Allah. Mudah-mudahan berkah insyaAllah. Okey je Ustazah. Okay, kalau tak Tak silap ingat sampai mana. muka surat 9 Kalau buka buku dekat kitab tu baru muka surat 9. Ya, ya. Tetapi dalam PDF ni dia 100 lebih tak silap. Dia muka 100 lebih. Tapi Kak Masrah sebenarnya Kak Masrah kena macam mana nak cakap sebab dia jadi kecil ni sebab dia buat macam gini. Dia tak perlu buka, Kak Masrah tak perlu buka untuk keseluruhan maksudnya untuk yang seluruh window tu. Tapi Kak Masrah cuma tik yang tu saja. Nanti dia akan dapat satu saja insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kalau ikut muka surat 9 tu kita dah masuk masih lagi fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Tadi kakak yang bagi muka surat tadi tu. Yeah. Kita bahagian yang keempat lah. Betul? Ya, baik. Terima kasih Kak Suwaya kerana memberikan maklumat ini. Alhamdulillah. Saya kena letak tanda ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan saya kemudahan dan kita sama-sama lah. Sebab tak semua lagi yang mempunyai buku kan. Semuanya bergantung harap kepada PDF tu. Boleh Kak Masrah? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi kalau boleh macam itu, hanya boleh macam itu dan boleh lihat, okeylah Kak Masrah. Kita buka yang tu insya-Allah. Saya? Bahagian keempat. Bahagian keempat, ya saya. Dalam tajuk fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Okey, saya cari dulu lepas tu saya share. Boleh. Dia saya rasa kalau muka surat 1 lebih. Okey. Baik. Jadi kita mula sedikit mengulang sedikit. Bahagian yang pertama adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Bahagian yang kedua adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, juga keturunan, penyusuan nafkah serta pewarisan harta. Dan kategori berkaitan hal ehwal kekeluargaan. Manakala bahagian ketiga bagi kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i yang kita akan harungi sepanjang pengakhiran kehidupan kita ini. Ini cabaran. Pengakhiran kehidupan kita ini mudah-mudahan kita berada dalam keadaan mempelajari ilmu yang difardukan kepada kita ini. Kalaulah setengah jalan saja, Allah akan mencatat niatnya untuk ke pengakhiran. Bagi bahagian yang ketiga pula, berkaitan dengan segala muamalah di antara sesama manusia
seperti mana hukum hakam berkaitan dengan perniagaan dan muamalat, berkaitan dengan jual beli, gadaian, sewaan, pendakwaan, keterangan-keterangan penunaian dan lain-lain, apa saja perkara berkaitan perniagaan. Hari ini kita akan menyambung bahagian yang keempat, hukum-hukum berkaitan dengan kewajipan pemerintah seperti menegakkan keadilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana menegakkan kewajipan sebagai pemerintah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah salah satu daripada hukum hakam yang wajib dipelajari dan difahami oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Atas sikit lagi. Itu dah banyak sangat, belum sampai sumber. Kita baru permulaan. Turunkan. Tadi tu hukum ibadat tadi tu. Kita masuk hukum pemerintah dan siasat syariah tu. Okey, alhamdulillah. Hukum pemerintah ialah hukum berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah seperti menegakkan keadilan, membasmi kezaliman ataupun menolak kezaliman dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang Allah Azza wa Jalla. Begitu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan rakyat supaya mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Jadi kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh, bila jadi pemerintah kena taat Allah, jadi rakyat pun kena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak boleh bersama-sama memerintah negara dan menyokong pemerintah itu untuk menjalankan perkara-perkara maksiat. Tak boleh. Dia kena ikut hukum-hukum Allah untuk menegakkan keadilan dan menegakkan daripada berlakunya dan membasmi segala kezaliman dan berpandukan kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ini dikenali sebagai hukum jenayah. Hukum jenayah yang kita akan mempelajarinya pada jilid yang ke-8 sebenarnya. Okey. Yang ke-8, jilid yang ke-8 itu jilid yang terakhir lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi pemerintah itu ada kaitan dalam jilid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya jilid yang ke-8 tu lah. Pemerintah, tentang pemerintahan mereka yang beragama Islam ini, dia nak mengikut perintah Allah ataupun tidak sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Itu bahagian yang keempat dalam kitab Fiqhul Manhaj ala Mazhab Syafi'i. Bahagian yang kelima yang disebut sebagai hukum kanun ataupun al-uqubat. Hukum yang kelima adalah hukum kanun bagi orang yang bersalah, yang begitu juga diceritakan sebagai saya betulkan sedikit. Siasat syariah itu hubungan diplomatik antara kerajaan, dan dia ada hubung kaitnya dengan bahagian yang kelima ini berkaitan dengan hukuman, menjatuhkan kehukuman kepada orang yang bersalah. Kalau contoh dalam satu negara dia ada hukum tertentu, contoh dia tak mengikut hukum hudud, tetapi dia pergi ke negara yang melaksanakan hukum hudud. Ini namanya hubungan diplomatik. Maka antara dua kerajaan itu dia tidak boleh menolak hukuman di mana mereka itu bersalah. Contoh kita orang Malaysia buat salah dekat Mekah. Dekat Mekah dia ada hukum hudud. Dekat Malaysia dia tak ada. Jadi kalau orang Saudi pergi ke Malaysia dan dia buat salah, dia tidak dikenakan hukum hudud. Dia dikenakan hukum kanun jenayah yang telah ditetapkan dalam undang-undang di Malaysia, undang-undang tubuh di Malaysia ni. Itu perbezaan dia. Tapi dia ada kaitan tentang pemerintahan dan juga kanun kesiksaan itu yang menyebabkan dia buat salah di dunia ini, seperti mencuri, dia minum arak dan seumpamanya. Dan perkara-perkara ini akhir zaman ni Allahumma salli ala Muhammad, tidak semua
kerajaan benar-benar berpegang kepada kanun-kanun yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ujian kita bersama. Sebab itu bila ada pilihan raya, contoh kalau di Malaysia pun, dia berpandukan kepada satu-satu kerajaan itu dibina dengan pilihan raya umum. Dia ada undi. Kalau ikut pemerintahan yang sebenar, dia adalah pemerintahan secara monarki itu bukan semestinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saudara, tetapi mereka yang dipercayai oleh pemerintah yang sebelum dia meninggal dunia itu, seperti yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW dia tidak ada pewaris untuk menyambung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad segala apa yang disebutkan sebagai ketua negara itu. Dan perkara itu disambung oleh sahabat yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu cerita tentang pemerintah dan siasat syariah dan juga yang boleh memberi hukum berkaitan dengan kanun keseksaan. Inilah yang kita akan belajar dalam kitab fiqh ini, berpandukan daripada dalil-dalil yang dibawa daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW dalam jilid yang ke-8 nanti. Seterusnya, cerita tentang fiqh ini, bahagian yang ke-6 adalah berkaitan dengan hukum-hukum mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain. Hukum ke-4, hukum ke-5, hukum ke-6 ni dia ada kaitan. Kalau kita buat baik dekat satu negara tu, kita akan diterima dengan baik. Apabila kita buat onar dekat negara orang, kita juga kena mengikut undang-undang sesebuah negara yang kita pergi tu. Dan ini adalah cerita juga kalau ada kaitan dengan negara-negara yang mempunyai, dia ada konflik berkaitan tentang perang saudara. Ini berlaku dekat Timur Tengah kebanyakannya. Alhamdulillah dekat Asia Tenggara ni tak berapa ketara. Walaupun ada sebenarnya. Contohnya dekat Kemboja, dekat Myanmar, dia terpencil. Ada je perang saudara. Tetapi kalau mengikut lunas undang-undang agama Islam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia ada kaitan dengan dinamakan perdamaian. Peperangan mesti diikuti dengan perdamaian yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh berperang sepanjang masa. Dan kena ada mereka yang ditawan untuk diislamkan, untuk mengikut agama Allah ini. Inilah yang kita akan belajar nanti insya-Allah dalam jilid Allahumma salli ala Muhammad yang ke-8 ni jugalah, tentang pemerintahan tertinggi dan juga segala jihad yang telah dijalankan bermula daripada zaman Nabi SAW ini, iaitu kita meluaskan penguasaan dalam hubungan diplomatik ini sebagai salah satu daripada perintah daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu hubungan antarabangsa itulah yang disebut juga hubungan diplomatik. Allahumma salli ala Muhammad di antara negara-negara Islam dan negara-negara yang bukan Islam, kalau nak berperang, dia ada cara macam mana Islam mengajar untuk apabila kita nak memerangi orang bukan Islam, dia ada adab-adab dia. Itu dalam fiqh. Subhanallah. Begitu sekali nak berperang pun ada adab dia. Dia bukan saja-saja kena bunuh suka hati tanpa kita berdakwah dulu. Dia kena ada dakwahnya dahulu. Kita ajak dulu, barulah kita memerangi mereka kalau mereka menolak. Inilah yang kita akan belajari dalam bahagian yang ke-6. Dan akhir sekali, fiqh manhaji ala mazhab Imam Syafi'i ini. Hukum yang ke-7, bahagian yang ke-7 ini, hukum-hukum yang berkaitan tentang akhlak, tentang sifat malu, tentang budi pekerti yang baik. Dan juga mempelajari supaya kita menghindarkan akhlak ataupun perbuatan yang buruk, bukan akhlak, perbuatan yang buruk, dan juga lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Bahagian ini dinamakan sebagai hukum-hukum akhlak dan juga hukum adab dalam bermasyarakat. Sama ada secara individu ataupun secara bermasyarakat ini, dia merangkumi kedudukan bahawa akhlak itu amat penting walaupun kita duduk bersendirian.
Contoh, kita duduk di dalam bilik kita. Waalaikumsalam warahmatullahi yang memberi salam. Ahlan wa sahlan. Ibu kakak yang dirahmati oleh sekalian, kita duduk sendiri, kita kena beradab dengan siapa? Tak ada orang ke ni? Beradab dengan Allah Ta'ala sebab Allah melihat apa yang kita Ya. lakukan. Beradab dengan Allah dan juga para malaikat Allah. Kita kena beradab. Sebab itu, walaupun kita ini masuk bilik air, masuk dalam bilik, kita duduk kat rumah seorang, kita buat perkara apa yang kita lihat, apa yang kita tulis, apa saja yang kita usahakan dalam kehidupan seharian kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala-galanya dia ada kaitan dengan akhlak dan sifat malu dan pekerti yang baik dan menjauhkan daripada perbuatan yang buruk. Semua ini ada kaitan dengan hukum hakam Allah. Jadi mulai saat ini, kalau selama ni kita mungkin bukan tak tahu, mungkin kita lupa, kita ingat kembali, kita muhasabah diri kita, dalam ilmu fiqh ini rupa-rupanya dia merangkumi dari kehidupan kita head to toe. Bahasanya yang kita selalu dengar kan, daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, daripada sebelah kanan hingga ke sebelah kiri, depan dan juga belakang. Kita tengok depan, kita tak nampak belakang tau. Tapi Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan. Dia berjalan ke hadapan, dia tahu apa yang berada di belakang. Itu mukjizat Allah SAW. Itu mukjizat Nabi SAW. Dia tak ada tiba-tiba, jangan bagi tahu tu. Bukan ustazah hari kelas ni. Ini admin yang mana ni kena diam-diam. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu ketika mana kita dalam bilik kita pun kita kena malu, ada Allah yang melihat. Ada malaikat yang mencatat. Sebab itu kena belajar dalam hukum. Hukum ini ada. Hukum berkaitan dengan adab. Dan adab ini akan ada kaitan dengan ilmu tasawuf yang akan membersihkan kita. Wahal tak ada orang ni kat rumah ni. Tapi kita rasa malu. Kita rasa diperhatikan. Kita rasa bukan diperhatikan yang makhluk halus tu jangan macam-macam Bukan yang tu. Bukan yang seram-seram tu, bukan. Ini tak seram, ini hakikat keimanan. Di mana dengan hakikat keimanan inilah. Sebab itu kita, kalau kita nak keluar bilik air pun sekurang-kurangnya kita akan menutup sebahagian daripada tubuh kita. Bila dalam bilik air kita nak buang air, ada satu sunnah. Yang ini hadis bukan hadis sahih yang sebenar lah. Dia bukan hadis sahih, dia hadis hasan kalau tak salah saya. Nabi bila buang air, dia akan menutup kepala. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Tapi berapa ramai yang masuk bilik air tak tutup kepala? Dia dah togel, dia tak sempat, dia tak tahu nak buat apa, dia tinggal aja perkara tu. Itu adalah adab. Sebelum nak masuk bilik air baca doa, itu adab. Itu dalam hukum, akhlak dan adab. Ini kita akan belajar dalam jilid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jilid yang ketiga insya-Allah berkaitan dengan perkara-perkara sumpah dan nazar serta perkara-perkara perhiasan dan kafarah dengan pakaian yang kita pakai. Pakai ni pun ada hukum. Dekat rumah, dekat luar, dekat bilik air, kan? Jadi dia ada hukum-hukum yang berkaitan menjadikan kita ini ada rasa malu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu kita kecil-kecil, dekat depan rumah pun hujan-hujan, togel dia katnya dulu. Anak-anak kita sekarang, bila ibu-ibu moden ni, sebab saya baru nampak ada seorang kakak tu, dia post anak dia mandi hujan. Allahumma salli ala Muhammad, saya tak tahu dia masuk tak kelas ni. Anak dia suka mandi hujan. Tapi kalau zaman dulu, dia tak pakai baju macam tu. Dia pakai seluar kecil je untuk dia mandi dekat sungai ke apa. Oh, sebut nama pula kat sini. Betul kat aku ni lah. Pantang lah korang ni. Jangan sebut. Subhanallah, aku tak sebut, kau yang sebut. Aku tak sebut. Nanti kalau dia dengar ni, engkau cakap lah dengan dia. Tapi dia dah dengar, okey lah. Bagaimana? Bila ada rasa malu, dia mengajarkan pada anaknya, sebab, yelah, kita seronok kan. Saya akan cakap apa tau? Seronok tau, bila kita bagi anak-anak kita, rasa hujan tu kena kulit.
Sebab Rasulullah SAW bila hujan turun, Rasulullah akan ulurkan tangannya untuk kulit baginda kena kepada hujan tu. Dan menyatakan bahawa ini adalah rahmat minallah. Rahmatun minallah. Ataupun hadza min fadli rabbina. Hadza min rawatillah. Hadza min rahmatillah. Nabi akan kenakan kulit baginda kepada air hujan itu. Maka itu sunnah. Sunnah Nabi SAW. Tapi ramai ibu-ibu risau. Nanti demam. Macam petang tadi. Saya balik kelas dekat bandar tadi. Saya kata tak apa. Tak payah. Ustazah baru demam. Nanti demam lagi. Dia dah doa aku demam lagi. Aku baru baik. Saya cakap insyaAllah tak. Sebab bila dah demam berlalu, dia takkan berlalutan berterusan insyaAllah. Paling tidak saya akan demam lagi mungkin 3-6 bulan lagi lah insyaAllah. Lama ni saya sebut ni. Mudah-mudahan 6 bulan akan datang lah baru demam insyaAllah. InsyaAllah lepas selesai segala kewajipan saya insyaAllah. Dan sesungguhnya semua perkara ini ada cerita tentang akhlak dan sifat malu, pekerti yang baik dan menjauhkan perkara yang buruk. Macam kakak tadi tu cakap kan. Kat rumah seorang-seorang. Paling kritikal adalah saya lah. Saya kat rumah seorang-seorang. Saya boleh buat apa saja kat rumah saya kan. Orang luar tak tahu. Tapi Allah nampak tak? Allah maha melihat. Para malaikat akan mencatat. Kalau contohlah saya panas sangatlah kat rumah ni. Paling tidak kena tutup lah. Jangan terus, minta maaf cakap saya guna perkataan ni, malu sikit lah. Terus, bukan yang B, yang T dia sebut. Togel macam gitu je. Allahumma salli ala Muhammad. Janganlah. Paling-paling tidak, tutuplah kita punya Allahumma salli ala Muhammad. Kita punya tubuh ini dengan selembar kain ataupun tuala supaya kita ini ada rasa malu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini dalam hukum fiqh. Bayangkan. Selama ni mungkin kita ingat benda tu adalah biasa-biasa je. Rupa-rupanya itu Allah letakkan dalam bahagian hukum berkaitan dengan akhlak di hadapan Allah. Apatah lagi di hadapan manusia di luar. Tiba-tiba kalian keluar, Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba kalian tak pakai baju yang sempurna menutup aurat. Kalian tak tutup perhiasan rambut yang diberi pinjam. Kalian tak menutup tubuh kalian dengan menutupi penuh mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Sekurang-kurangnya bagi mazhab Syafi'i, orang perempuan tutup aurat kecuali muka dan tapak tangan saja, depan dan belakang itu. Itu je lah yang sama auratnya ketika kita berhadapan dengan Allah di dalam kefarduan solat kita. Jadi rasa malulah. Bila ada rasa malu, dia adalah dalam hukum fiqh. Hukum yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan sedangkan malu ni kita dulu selalu dengar, malu ni adalah akhlak. Rupanya akhlak ini adalah salah satu daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Kak Amira kena mutekan Kak Nurli Samsudin tu. Dia bergema-gema tu. Subhanallah. Dan akhirnya, demikianlah kita akan dapati ilmu fiqh ini, Allahumma salli ala Muhammad, merangkumi hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan segala keperluan manusia dan mengandungi semua perkara yang sesuai dengan kehidupan mereka sama ada dari segi individu dan bermasyarakat. Kita hidup seorang-seorang pun kena ikut hukum Allah, kita duduk bermasyarakat pun kita kena ikut perintah Allah. Dia tak ada, kalau aku duduk seorang, aku je lah kan. Tak payah nak risau sangat. Tak. Kau duduk seorang pun, Allah maha melihat. Kau duduk ramai-ramai buat gathering pun ke apa ke, kita nak duduk, nak buat majlis ilmu, buat halaqah ke, Allah akan melihat apa yang kita cuba usahakan. Kerana apa, untuk apa, dan apa kaitannya dengan hukum Allah ni. Segala-galanya akan dipandang dan dicatat sebagai satu kebaikan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang penting, Allah maha melihat dan memerhati apa saja yang kita lakukan dalam bab bahagian yang ketujuh ini berkaitan adab dan akhlak dalam kehidupan kita bermasyarakat juga secara individu. Tak semua orang hari ni kat luar kan, dia akan balik rumah, duduk di rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah semua bahagian-bahagian, 7 bahagian yang terbahagi dalam hukum-hukum yang
sebut sebagai perundangan umum bagi menjamin kehidupan manusia, sama ada kehidupan itu membawa kepada kebaikan dan kebahagiaan dunia hingga akhirat, ataupun sebaliknya kalau kita tidak taat kepada perintah yang telah dibahagikan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Mudah-mudahan kita adalah antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memahami segala hukum-hukum dan pembahagian ini, dan kita berhati-hati dan berjaga-jaga daripada kita mendapat dosa dan azab daripada Allah Azza wa Jalla bila kita memahami setiap hukum hakam ini. InsyaAllah. Seterusnya, fiqh Islam ini adalah amat mementingkan kemudahan, dan sebenarnya belajar fiqh ni dia untuk supaya kita dalam belajar fiqh ni dia akan membawa kita kepada buat segala amalan dan segala perintah Allah ni dengan mudah, dan rupa-rupanya Allah tak nak bagi kita susah. Fiqh Islam mengelak kesulitan. Apa maksudnya? Sesungguhnya Islam adalah agama yang menjaga keperluan dan menjamin kebahagiaan manusia. Bayangkan belajar fiqh ni yang kita rasa susah dan berat untuk difahami, rupa-rupanya dia punya kepentingan adalah untuk memberi kemudahan. Adanya hukum hakam ni untuk memberi mudah. Dia mudah bukan saja dekat dunia, walaupun kat dunia ni pada permulaannya dia nampak berat untuk dilakukan. Dia paling utama kemudahan itu adalah apabila kita ikut syariat dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita akan mudah di hari akhirat kelak. Kita akan mudah di akhirat kelak. Segala hukum-hukum yang akan diberikan oleh Allah ini, yang kita akan pelajari, yang kita sebenarnya dah melalui pun sebahagian besar daripada umur kita ni kat dunia ni. Contoh, saya dah 45 tahun hidup kat dunia ni. Hampir 40 ataupun 35 atau 36 tahun lah. Saya dah tahu tentang hukum hakam. Saya dah tahu tentang hukum tutup aurat. Saya dah belajar tentang hukum taat kepada Allah. Saya dah tahu tentang hukum taat kepada ibu bapa. Saya dah tahu kita kena buat baik kepada sesama manusia. Tapi ada kalanya kita nak buat baik kepada sesama manusia pun, kita teragak-agak. Kita berfikir, ya ke tak ya. Tiba-tiba kita nak taat kepada perintah Allah, kita tangguhkan. Nanti dululah, ada masa lagi. Itu kita, termasuk saya. Subhanallah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di mana setiap perkara yang cerita tentang fiqh Islam ini, sebenarnya Allah nak bagi kita mudah. Dan paling perkara yang boleh diberi contoh kemudahan bagi seorang mukallaf ini menghadapi kesulitan di luar kemampuannya untuk melaksanakan tanggungjawab serta perintah Allah ini, dia yang boleh membawa kepada bebanan yang berterusan dan lebih berat disebabkan keadaan-keadaan tertentu, maka fiqh inilah kita pelajari untuk memberi kemudahan dan keringanan. Tetapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Contoh, kita pergi musafir. Ini memang waktu orang tengah berjalan dan bermusafir. Balik kampung, pergi jalan, luar negara, pergi Langkawi, turun Kedah, turun Perlis, pusing semua kat Amirah kan. Pergi balik Perak, kat Zulida sekarang dekat Pahang. Semua ramai-ramai ni, ada seorang kakak tu baru balik pada Thailand. Saya tengoklah status. Boleh tengok di mana-mana anda berada. Dalam perjalanan itu ada persoalan. Masa nak pergi musafir tu, Ustazah, kita ni nak pergi musafir, kita bertukar Ustazah. Daripada Perak pergi Kedah, kemudian nak pergi Thailand. Kemudian kita pergi di dalam 7 hari. Kita boleh ke dalam 7 hari ni tukar tempat ni, solat jamak dan kasar? Itu kan hukum. Yelah penat kan, letih kan, nak jalan, nak makan, nak apa. Nak pergi bergambar lagi kan, banyak kan. Bergambar buat video lagi, buat status lagi, banyak tu. Suka semua. Alah kak, jangan risau kak. Saya pun lebih kurang je. Saya tak pergi jalan pun saya update status saya kan. Tapi 2-3 hari ni tak ada banyak sangat kan update status. Tak sihat. Kenalah buat cara tak sihat. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi adalah, mesti ada kita boleh berkongsi selawat.
kita masih boleh kongsi doa, kita boleh kongsi perkara-perkara kebaikan. Tetapi hukum fiqh ni bila kita berjalan musafir, nanti kita akan belajar tentang solat musafir secara hakikat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia ni Kak Amira berbual kat sini. Jangan marah Ibu-ibu kat kakak semua, sahabat. Sebab dia orang dah tak jumpa saya 3 hari sebenarnya. Saya 3 hari tak ada kelas ni, saya minta maaf. Tapi hari ni Allah izin. Mudah-mudahan ada keberkatan dengan kembalinya suara saya ni. Alhamdulillah. Dah. Jangan tulis lagi dah, cukup. Ini kat tempat orang lain ni, jangan macam-macam. Subhanallah. Okey, dalil menunjukkan bahawa agama Islam ini sangat memudahkan. Memudahkan tau. Sangat memudahkan kita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Didengar baik-baik. Kita semua kena dengar dan pegang dalil ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Sesungguhnya Allah berfirman, dalam Islam ini agama yang memberi kemudahan selain kemudahan, maksudnya semua kemudahan ini adalah daripada perintah Allah. Perintah Allah. Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Allah tak nak kamu sempit, tak nak kamu susah dalam melakukan perkara agama. Dalil yang lain lagi, nanti saya akan bagi contoh antara daripada dalil-dalil ni, daripada surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Subhanallahul ilham. Subhanallah. Hadza min fadli rabbina. Terima kasihlah. Patutlah saya rasa macam dirindui lah. Rasalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lebih rindu lah sebab saya 3 hari tak buat kelas ni sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah redha lah dengan kita punya usaha ni. Okey, cerita tentang kehendak Allah ni, nak bagi kemudahan ni. Tadi Kak Amnira ada baca doa. Rabbi yassir wala tu'assir. Biasa yang kita baca doa tu kan? Rabbi tammim bi khair. Itu adalah antara dalil yang bukan daripada dalil yang sahih sebenarnya. Kalau belajar tasawuf, dia kena belajar Allah tidak pernah menyusahkan. Jadi dia tak ada istilah wala tu'assir. Janganlah engkau, maksudnya janganlah engkau menyusahkanlah. Tak ada penyusahan daripada Allah. Allah sebenarnya tak pernah menyusahkan. Saya ubah sikit doa ni Kak Amirah. Saya dapat daripada seorang syekh. Syekh tu bagi kongsi ilmu. Dia menyebutkan bahawa doanya seperti ini. Rabbi yassir alaika yassir. Rabbi yassir alaika yassir. Wa tammim bil khair. Mengubah sedikit makna itu supaya segala-galanya Allah memberi kemudahan. Baik itu Allah daripada perkataan yusra ni, perkataan dekat dalam Al-Quran ni dia wala yuridu. Allah tidak menghendaki. Bukan Allah tidak menyusahkan. Sedangkan memang Allah memang tak pernah menyusahkan kita. Kita yang selalu menyusahkan diri kita. Kita yang rasa terbeban dengan perintah Allah. Kita yang selalu rasa resah dan gelisah bila diperintahkan oleh Allah. Pakai tudung, tutup muka sampai bawah dada. Sampai perut tutup. Kita buat fashion tudung naik ke atas. Ke sini. Lepas tu keluar rantai kat tengah-tengah tu. Ada dia punya love lagi. Berat-berat lagi. Jalan ke hoyang-hayang perkara tu. Orang duk tengok. Oh, benda yang keluar daripada tudung dia tu. Masya Allah. Ini semua ujian daripada Allah. Sedangkan rupa-rupanya kita yang menyusahkan diri kita. Allah tak pernah pun menghendaki kalian semua menanggung kesukaran. Jadi doa tadi tu bolehlah diubah sedikit lah. Selalu dah saya dengar. Tapi hari ni sebab ada cerita tentang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tak pernah pun menghendaki kamu menanggung kesusahan. Allah sentiasa bagi mudah. Tapi kita selalu doa, Rabbi yasir wala tu'asir. Jangan susahkan kami, ya Allah, jangan susahkan. Jangan. Allah tak pernah susahkan kita kan. Tapi boleh je untuk menggunakan doa itu sebagai satu panduan supaya kita tidak berniat begitulah. Tapi kalau boleh berubah untuk doa yang lebih baik,
doa yang mengharapkan Allah akan sentiasa menghendaki kita tidak menanggung kesusahan, itu lebih baik. Subhanallah. Seperti ayat surah Al-Baqarah ayat 185 ini, di mana Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak pernah sama sekali Allah menyukarkan kita. Subhanallah. Menghendaki kesukaran pada kita. Maksudnya Allah tak pernah susahkan kita kan? Betul tak? Maknanya gitu kan? Allah tak pernah susahkan kita. Kita je yang selalu rasa susah hati. Macam mana ni nak buat? Boleh ke nak buat ni? Panas ni, macam mana nak lalui ni? Adrian. Hujan ni, nanti demam ni. Banyak cakap kita ni. Banyak sangat andaian kita ni. Kurang-kuranglah mengandaikan sesuatu perkara yang sukar. Kerana Allah wala yuridu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul yusra. Allah tidak menghendaki kamu untuk menanggung kesukaran. Dalil yang terakhir daripada sabdaan Nabi SAW, di mana Allah sebenarnya menciptakan agama Islam ini untuk memudahkan kita, adalah seterusnya sabdaan Nabi SAW, inna dina yusrun. Naikkan sikit Kak Masroha. Subhanallah. Sebelum tu ada surah Al-Baqarah ayat 286. Saya tak sebut tu, minta maaf. Sebelum baru hadis tu ada satu di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya ataupun yang mampu untuk dia melaluinya. So apa saja yang berlaku pada kita hari ini adalah cukup dengan dasar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu kalau duduk dekat rumah, dalam rumah ni, kalau bukan waktu hujan, sejuk ni, kalau tak buka kipas rasa apa? Panas. Kan? Sepanas dan rimas. Aku nak cakap sekarang ni aku lupa buka kipas ni tengah duduk ni. Tapi tak rasa panas sangat. Sebab ini waktu hujan kat luar. Kat luar hujan. Jadi sejuk. Tadi keluar daripada kereta, lepas daripada kelas saya tadi tu, sebab dalam kereta ada aircon. Jadi dah sejuk. Masuk dalam rumah ni, rasa masih sejuk. Jadi saya lupa nak buka aircon saya dan kipas saya. Tapi bila dah dekat setengah jam ni, rasa juga ni. Saya buka kipas kejap lah ya. Minta maaf sedikit gangguan. Buat cerita sikit saya ni tapi cerita benar. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu akak di FB Live dan juga di Google Meet Live. Sahabat-sahabat semua, seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini. Di sini kita melihat bahawa segala apa yang kita lalui ini adalah bila cukup tahap tak mampu perkara itu, Allah akan berikan kita nikmat untuk meringankan. Perkara itu kita akan boleh lalui. Itulah cerita tentang di mana setiap perkara yang berlaku kepada kita, Allah tak pernah memberikan kesukaran sebenarnya. Dan Allah tak pernah memberati pun dalam kehidupan kita ini sebagai satu bebanan. Semuanya kita lalui dengan kadar yang paling terdaya. Sampai tu tak kadang-kadang kita menangis, ya Allah aku dah tak berdaya Allah. Maksudnya kau masih berdaya dah tu, kau masih boleh bercakap tu. Kau masih boleh bercakap, kau tak terdaya tu maksudnya kau daya lah. Begitu hakikatnya. Sebenarnya. Hakikat iman tu, kecuali kalau Allah sudah mengangkat nyawa kita dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Yang itu dah tak ada lagi dah taklifan untuk kita. Selesai dah segala-galanya. Dan akhirnya Rasulullah SAW memberikan bukti bahawa agama Islam ini adalah satu agama yang sangat mudah, di mana sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu adalah sangat mudah. Seperti mana contoh tadi ketika kita bermusafir, kemudian kita sakit, kemudian kita ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita ada kesukaran dalam menghadapi segala ujian kehidupan kita. Allah akan bagi jalan kemudahan. Dan inilah antara contoh-contoh kemudahan yang diberikan oleh Allah berkaitan dengan solat. Ketika kita tak boleh berdiri bersolat di dalam keadaan duduk itu,
adalah mereka, bagi mereka yang tidak mampu untuk berdiri, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa alaihi jambin. Begitu terang dan jelas Rasulullah SAW menyatakan, dalil menunjukkan bahawa perintah solat itu wajib. Sehingga kan kalau tidak boleh berdiri, tidak mampu berdiri, maka duduklah. Kalau tak mampu duduk, maka mengiringlah solat di lambung kanan terutamanya. Kalau sebelah kanan yang sakit, pergi lambung kiri lah. Maksudnya boleh. Ataupun kanan kiri sakit, maka terlentang. Terlentang. Terlentanglah, baringlah. Tapi kalau terlentang tu pula sakit, meniaraplah. Pun boleh. Tu tak tahu macam mana cara dia kan. Ada. Nanti ada rezeki, saya kongsi ada satu kitab yang telah dicetak oleh Yadim, tak silap saya. Yadim ni glamour kan. Dia ada kan ada kan, warna hijau. Tunjuk sikit kat Irwana. Irwana dah dapat dah. Buku panduan orang yang ada tu. Bolehlah nanti ambil, masuk dekat FB live saya. Gambar dia. Panduan untuk tu. Boleh snap satu-satu kat Irwana. Sebab saya tahu saya ada bagi dia. Orang Ustaz Muhammad. Jadi bolehlah kongsi bagaimana kalau orang sakit ni, dia tetap wajib solat. Dalam keadaan yang macam mana. Tadi itulah. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Macam tu lah. Kalau dah baring, ada satu lagi kaedah. Dia guna isyarat je. Kalau dah isyarat pun tak boleh, bermaksud dia dah meninggal lah. Dia dah meninggalkan dunia. Yang itu kita kena solatkan dia pula. Allahu Akbar. Itu pun kita kena bersedia. Bersedia sama ada untuk disolatkan ataupun untuk kita yang akan solat untuk mereka. Buatlah. Walaupun hukum untuk menguruskan tajziyul mayyit ini, tajzihul mayyit ini Allahumma salli ala Muhammad, bismillah, adalah fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Biasa cakap itu kan. Tapi kita usahalah supaya fardu kifayah ini Allah pilih kita yang buat, supaya kita yang akan jadi savior. Okay? Kita akan jadi savior untuk orang lain. Kita akan jadi penyelamat pada orang lain. Dan kita kena bersyukur pada Allah pada zaman pandemik ini berlaku. Hanya beberapa orang saja yang diberi izin oleh Allah untuk menyelesaikan tajzihul mayyit itu. Penyempurnaan untuk dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan. Mereka hanya yang diberi tugasan itu saja. Dan mereka menjadi penyelamat kepada kita. Kerana mereka buat, kita tak perlu buat. Betul lah tu. Tapi ada satu perkara yang boleh buat di mana saja, yang disebutkan sebagai solatul ghaib ataupun solatul ghaibah. Solat jenazah untuk mereka yang kita tak nampak. Jadilah kalau kita berlaku macam pandemik hari tu, kita dengar ada kematian, kita bangun je lah. Bangun, jangan rukuk. Solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud, jangan macam-macam. Nanti kita akan belajar juga dekat dalam fiqah ni. Betul Kak Amirah? Ada berapa kali sujud dengan rukuk solat jenazah? Boleh Ustazah? Sujud. Tak dengar. Solat jenazah mana ada apa, berdiri je bagi salam. Diri aja ada 4 kali takbir. 4 kali takbir. 4 kali takbir. Barulah lepas tu salam. Jadi biasa kalau nak buat perkara ni, kita pergi Mekah dengan Madinah. Sebenarnya tak perlu pun sampai Mekah Madinah. Kita dengar aja orang meninggal. Contoh yang baru meninggal ni siapa? Isteri kepada Ustaz Ravi tu kan. Dr. Ravi tu kan. Isterinya tu. Dr. Ravi tu, Profesor Madya. Dr. Ravi tu. Maka boleh je kita berdiri.
kita buat solat ghaib. Dia solatul ghaibah lah. Dia perempuan. Okay? Maka boleh buat. Kalau tak buat boleh tak? Pun boleh. Sebab dia dah buat dekat sana tu. Dah buat yang betul-betul nampak mayat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah kemudahan. Contoh kalau ibu-ibu pernah perasan ketika meninggalnya Tuan Guru Mek Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika itu mufti Mulia Persekutuan adalah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ketika itu dia, kisah ni saya ulang-ulang aja ya. Dia dekat overseas. Tapi dia balik selepas beberapa hari. Kemudian dia sebenarnya dah solat ghaib dekat tempat dia tu. Tapi kemudian dia datang balik dekat kubur Tuan Guru tu. Kemudian dia solat lagi sekali. Itu dikira solat ghaib lah. Sebab jenazah dah tak ada. Tapi di kubur tu. Boleh tak? Boleh. Sebab solat jenazah tak ada rukuk dan juga sujud. Jadi dibolehkan di mana pun dia dilakukan. Saya ada orang sahabat meninggal masa tu. Masa tu habis kelas, saya ajak semua orang buat solat ghaib. Masa tu hari Sabtu. Kemudian barulah saya pergi ziarah keluarganya. Pada petangnya pula. Macam tu lah. Saya ajak semua solat ghaib. Alhamdulillah. Ghaibah lah. Tapi masa tu dia meninggal, dia perempuan lah meninggal. Kawan saya tu perempuan. Selepas 6 bulan suaminya meninggal. Lepas tu dia meninggal pula. Meninggalkan 7 orang anak. 7 tak silap ke 6. Lebih kurang lah. Anak-anak yang kecil. Jadi kita ni kalau dengar kematian, kat mana pun kita berada, kita boleh buat kefarduan itu walaupun kita duduk jauh. Ini adalah kemudahan dalam agama Islam. Itu yang pertama berkaitan dengan solat. Boleh. Seorang ke ramai ke boleh, tak ada masalah. Kalau seorang, kalau tak seram sembahyang lah. Mestilah tak seram. Bukannya nak nampak benda tu pun. Saya kurang. Allah SWT. Okey, yang kedua. Berkaitan dengan solat ni, solat boleh dipendekkan. Memendekkan. Okey? Memendekkan ataupun disebut sebagai qasar. Solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menghimpunkan 2 solat bagi orang yang musafir yang disebut sebagai solat jamak. Di mana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Walaupun kita ni sihat walafiat Kak Amirah, tak sakit pun kita ni. Tak demam pun. Kan berjalan kan. Lepas tu di tepi pantai mengambil angin lagi. Kau main lagi ya. Saya lebih-lebih sikit ni. Ketika itu wajib tak sembahyang? Wajib. Tapi masa itu kita musafir. Kemudian datangnya firman Allah SWT ini. Tak ada satu pun dikira dosa kalau kita memendekkan sembahyang itu. Subhanallah. Sembahyang yang 4 jadi 2. Tak kesenang. Makin senang. Tapi kadang-kadang orang yang mungkin kurang mempelajari dan memahami hukum ini. Dia kata kita kan masih kuat. Kita ni kan masih sihat. Kenapa nak dikurang-kurangkan benda yang dah memang banyak tu pahalanya tu. Dah Allah bagi kurang. Kenapa kita nak tolak? Itu ceritanya. Ceritanya Allah dah bagi hadiah. Jangan sombong dengan Allah. Jangan sombong dengan Allah. Itu sombong dengan Allah sebenarnya. Dan dalil seterusnya berkaitan tentang solat ini yang disebut sebagai solat jamak itu. Tadi qasar, kemudian ada solat jamak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri idza kana 'ala zuhri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Rasulullah SAW menghimpunkan solat zuhur dan asar ketika baginda bermusafir. Begitu juga baginda menghimpunkan solat maghrib dan isya. Ini hukum menyatakan bahawa kalau kita sudah bermukim selepas kita berjalan, kita bermusafir 4 hari 4 malam. Tetapi lately ni ada menunjukkan bukti fatwa Kerajaan Negeri Jabatan Agama Islam Negeri Johor 3. Sebenarnya dia boleh sampai 4 kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau nak ikut 3 pun boleh, 4 pun boleh, dua-dua boleh sebenarnya. Tapi fatwa untuk Kerajaan Negeri Johor ni, Jabatan Agama Islam, dia letak 3. Boleh je. Tapi lepas tu, kalau kita nak buat 4, kita ikut mazhab Imam Syafi'i ni yang mengatakan nanti kita akan belajar dalam bab jamak dan juga qasar ini sehingga 4 hari perjalanan. Tidak
termasuk pergi dan balik. Tidak termasuk pergi dan balik. Dan boleh dijamakkan. Maksudnya, ketika mana kita dah berada bermukim kat situ lepas dalam bermusafir, kita boleh jamak, tapi kita sebenarnya tidak dituntut untuk qasar. Dia jamak saja. Yang qasar itu ketika dalam perjalanan pergi dan juga balik. Nanti kita akan ada penerangan dia yang khusus insya-Allah. Jadi sesungguhnya seluruh panduan ini, contoh-contoh yang kita tengok ini, yang kita lihat pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah satu panduan yang sangat luas memudahkan jalan kita untuk yang memang suka bermusafir. Siapa kat sini yang tak suka berjalan? Tak ada saya rasa. Semua suka. Yang paling tidak pun pergi jalan pergi mana? Air hitam kalau kat Johor ni. Asyik-asyik aku punya air hitam je. Nak beli apa? Kapet nak raya. Pergi nilai cik kapet contoh lah. Cari langsir ke apa semua kan. Dolan Masya Allah. Itu orang Jawa. Nanti kita berjalan ni, semuanya niatnya kerana Allah. Kita nak pergi Melaka katanya kan, insya-Allah. Jadi, kat tengah-tengah, daripada Johor pergi Melaka, KL pergi Melaka, dia lebih daripada 2 marhalah. Maka kat situ dalam perjalanan tu, boleh qasar. Tapi dah duduk dekat Melaka tu, kenalah jamak itu lebih afdal. Begitu. Sebab Nabi cakap kat atas tu, Nabi SAW menghimpunkan antara solat zuhur dan asar. Menghimpunkan tanpa menyebutkan memendekkan. Kecuali pada waktu perjalanan. Yang dalil yang ke atas tu, wa idza darabtum fil ar falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Ketika kamu bermusafir di bumi Allah secara umumnya sebenarnya boleh je dalam seluruh hari bermusafir dan bermusafir tu. Boleh juga. Tetapi lebih ditekankan ketika perjalanan pergi dan juga balik daripada musafir itu, insya-Allah. Dan seterusnya, sebelum kita menutup pada malam ini kelas pengajian kita, saya suka untuk berkongsi berkaitan dengan sumber-sumber ilmu fiqh ini. Ada 4 sumber yang paling utama dan segala hukum fiqh ini adalah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Siapa? Kita semua. Tak ada tinggal seorang pun kecuali dia bukan beragama Islam. Kita semua pakai tudung, tutup aurat, semua wajib mendengar penjelasan bahawa segala hukum hakam ini ada dia punya sumbernya. Dan setiap segala hukum yang telah diperintahkan oleh Allah akan ada bukti seperti mana yang ke atas kita cerita tadi tu daripada Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan ditambah dengan al-ijma' daripada para alim ulama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hukum yang disebutkan sebagai al-qiyas, yang dia mengambil apa hukum telah berlaku pada zaman Rasulullah dan para sahabat dan para alim ulama, tapi berlaku pada zaman kita ni yang tak ada hukumnya pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi dia disamakan, dikiaskan dengan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Itu saja dulu untuk hari ini. Sebab saya dah tekak saya dah gatal sikit ni. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan ada kefahaman, ada keberkatan ilmu walaupun sedikit sahaja yang kita kongsikan. Sedikit tak sedikit pun dekat 2 lay setengah juga. Biasanya kalau fiqah ni, saya 1 lay setengah ya. Ni 2 lay ni. 2 lay setengah ni kira Alhamdulillah. Satu perkembangan yang baik lah. Kak Masrah dah boleh tutup lah tu. Representing tu dah boleh stop lah. Allahumma salli ala Muhammad. Nak tengok ramai-ramai ni. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada malam ini, Allah SWT akan memberikan kefahaman. Allah berikan kemudahan untuk kita terus menetapkan keimanan dan kita menetapkan kefahaman bahawa sesungguhnya segala apa yang berlaku dekat dunia ni adalah segala-galanya perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kita daripada melakukan kesilapan
dan kita ini akan menjadi hamba Allah yang berakhlak serta menjaga kita punya tutur kata dan perbuatan ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama ada kita bersendirian ataupun kita berada di halayak ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada soalan? Silakan. Dah cakap terima kasih ni maksudnya tak ada soalan lah. Hari ni moderator kita tak ada soalan. Tak ada? Alhamdulillah, tak ada soalan Ustazah. Tak ada Maksudnya InsyaAllah. faham lah semua insyaAllah. Faham InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman. InsyaAllah. Allah beri faham. Mudah-mudahan Allah bagi kita mudah untuk menerima segala perintah Allah itu dengan kesungguhan dan ketenangan, dan meletakkan kita sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah dan meninggikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi untuk penutup majlis ilmu kita, saya serahkan kembalilah kepada moderator kita ini, Kak Aminah, untuk menutup untuk majlis ilmu ini dan untuk hibahan. Silakan. InsyaAllah. Alhamdulillah, barakatillah, Ustazah. Kesimpulannya lah, jagalah adab dan akhlak. Ada rasa malu dengan Allah walaupun kita bersendirian ataupun bersama dengan orang. Okay, yang kedua, Allah tidak menyusahkan kita. Allah tidak menyusahkan kita. Allah uji dengan tahap kemampuan kita. Islam adalah sangat mudah. Jadi Allah sayang kepada kita hambanya dengan memudahkan kita dalam urusan solat bila kita bermusafir, yakni boleh jamak dan kasar, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Kemenul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari istiqamah dengan majlis ilmu. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sebelum menutup majlis, izinkan saya buat sedikit ibahan Ustazah. 6.45 pagi esok kita bersama, 6.50 pagi kuliah subuh esok bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwari dengan bacaan Yasin, doa dan tazkirah. Ya, dan kuliah seterusnya nanti boleh rujuk ke dalam grup Kemenul Iman, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi saya mewakili Kemenul Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik buat Ustazah agar dapat terus berkuliah. Kerana ramai yang rindu Ustazah, Masya Allah. Jadi kita tunggu kuliah kita sebagai penutup majlis. Saya mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As dan mungkin doa sebelum tu, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa ta'ammulana wa qira'atana wa tajammu'ana wa tilawatana wa tahaffuzana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la yatba'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li amilina li wajhikal karim
Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. وبلغنا رمضان يا الله، بلغنا يا رمضان يا رحمن يا رحيم في الدين والدنيا وإلى الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah.